permulaan tahun ni memang permulaan yang baik daripada tahun lepas, iaitu first race saya podium di tempat ketiga, Sepang Selatan. Dengan Izzat di tempat yang kedua di belakangnya, dan juga Afif sampai. Perlumbaan yang baik oleh Muzakir Muhammad dengan Izzat Sadi tempat yang kedua, Afif Amran di tempat yang ketiga. So untuk second race saya fight tapi tidak injak kaki di podium, tapi dapat finish di kelompok hadapan. So kalau kita tengok musim ini dengan regulation RPM baru, iaitu regulation baru RPM cut off, itu bagi sedikit rumit untuk tim-tim Yamaha untuk mendapatkan setup yang baik di setiap trap . Contoh kalau trap Sepang tu dah lebih kurang, mungkin kita dah ada data yang banyak sebab kita dah banyak race dekat Sepang. So untuk trek kecil ni boleh dikatakan pertama kali kami dari pihak Yamaha menggunakan RPM cut off tu agak sedikit struggle lah untuk set jentera pada tahap maksimum. Dari menyentuh daripada segi persiapan pasukan untuk tahun ni dan tahun yang lalu sangat berbeza, di mana seluruh satu dunia termasuk negara kita Malaysia diserangi dengan wabak COVID-19 ni. Jadi pasukan, pelumba dan banyak sponsor kita nak R&D barang, semuanya terbatas, di mana kita tak boleh nak berhimpun, kita tak boleh melakukan praktis, kita tak boleh nak set up. Jadi dia memang sangat terkesan pada kami satu pasukan. Dan bila tiba saja perlumbaan dibenarkan, kita ibarat macam payung terjun. Kita memang sudah buat persiapan, tapi kita R&D hanya kita saja yang rasa kita tak dapat nak compare dengan pasukan-pasukan yang lain. Jadi bila berlangsungnya perlumbaan, di situlah kita dapat compare kan. So far bagi saya, alhamdulillah, jentera-jentera pasukan CKJ sentiasa berada dekat atas sama-sama dengan pasukan-pasukan yang lain. Saya tidak memandang pada Lita Terengganu, tapi saya memandang pada Lita Sepang, yang mana Lita Sepang memang mengeluarkan semua kuasa pada jentera. Jadi kat situ kita boleh compare yang mana jentera kita ketika super pool lah, yang mana kita akan keluar alone. Jadi kat situ kita lihat motor kita memang ada berada di sana. Cuma dari segi persaingan, memang untuk yang terkini, pelumba-pelumba terkini ni terlalu agresif. Sampai saya sendiri pun kadang-kadang marah dan nasihat pada mereka supaya tak menjadi satu pelumba yang berbahaya pada pelumba yang lain. Tapi bendala tu tak boleh nak dibendung. Kita hanya jaga-jaga untuk diri kita lah. Tapi memang saingan untuk kategori CP150 sangat sengit. Bagi pandangan saya lah, tentang diri saya ni agak struggle lah untuk 2 tahun ni. Pada tahun lepas saya rasa tak teruk lah, macam pandemik ni. Startnya pandemik ni kita orang, prestasi kita orang ada sedikit menurun. So kita orang kena study balik race yang lepas-lepas yang kami terada kat sini lah. Bagi saya pandemik ni memang agak sukar untuk kita orang. So kita orang susah nak training. So nak buat latihan fitness pun macam kadang-kadang tu macam sangkut, macam tertunda. Lepas tu race training pun tak ada. So susah lah pandemik ni. Buatkan kita lagi suka untuk dengan motor. Memang boleh dikatakan 2 tahun terakhir ni memang agak struggle disebabkan regulation dan semua rider dah dapat setup yang maksimum. So kalau kita tengok pada time, memang gap sangat sedikit. Itu memberikan persaingan sengit pada setiap perlumbaan. So untuk race 5 dan 6 ni memang kita orang dah rancang. Kita menggunakan peluang yang ada sebab kami ada sedikit kelebihan di track kecil. So kita akan gunakan kelebihan itu untuk track ni. Ini pandangan saya sebagai seorang pelumba, yang mana Yamaha dihadkan daripada rev meter RPM,
yang mana Yamaha hanya dibenarkan menggunakan untuk trek kekal seperti Sepang hanya 13,800 saja, berbeza dengan Honda yang dibenarkan menggunakan sehingga 14,000 RPM. Jadi perbezaan 200 sangat kesan untuk Yamaha. Jadi kami terpaksa akur dengan regulation. Kami buat saja semampu yang baik dan mungkin. Dan yang kat Sepang baru ni memang perlumbaan baru ni yang Honda menang ni bukanlah dari segi faktor jentera semata-mata. Itu adalah faktor pada pelumba dia sendiri, iaitu Azroy, yang mana saya tengok karakter dia beraksi ketika hujan sangat steady dan memang itu kemenangan untuk dia lah. Bagi saya, jentera saya ni okey. So, saya je lah yang kurang sikit. So, saya nak kena cari riding saya yang sebelum-sebelum ni. Pada tahun 2021 ni, untuk bergelar pelumba individu juara dan juga pasukan juara, sudah ada. Cuma perlumbaan yang baru ni di Sepang membuatkan kami terpaksa turun di position yang ketiga. Jadi kami akan sentiasa alert perkara ni hingga ke penghujung perlumbaan. Seboleh-bolehnya kami nak mendapatkan kolek mata dan saya rasa harapan tinggi untuk CKJ menjadi juara berpasukan tahun ni 90% ada. Sudah tentu lah saya nak cuba buat nama tim saya naik balik dan nama saya pun saya nak ada dekat top 3 teratas lah. Tu strategi saya lah. Saya nak akan target top 3 overall lah. Kalau kita lihat pada tahun lepas saya tidak dapat race di Kuala Terengganu. Saya jatuh pada peringkat 1 dan tidak dapat meneruskan perlumbaan. Itu agak kecewa bagi saya dan untuk tahun ini saya akan tebus kesilapan saya untuk race kali ini. Kalau boleh saya nak hadiahkan sesuatu yang besar untuk tim CKJ lah pada race kali ini kepada hometown race. yang mana menyaksikan Nasha pernah naiki podium dalam perlumbaan dan mereka bersedia sekarang ini untuk mereka dilepaskan. Ada 10 pusingan untuk Petronas Sprinter Pro M Cup. Lepaskan sekarang di hadapan nombor 27 menuru di hadapan itu adalah Amir Afiq Solikin. Dan kita lihat dua pelumba yang saya katakan tadi, Subhan Kumam dan juga Amir Afiq, nombor 27 dan nombor 39. Melepasi selakor yang pertama 39 yang dia dihadapkan Subhan Kumam dengan kelebihan 20 mata bagi Amir Afiq. Dia akan cuba untuk memberikan cabaran kepada Amir Afiq oleh Subhan Kumam ini. Jadi kalau kita lihat perlumbaan yang permulaan yang cukup baik yang ditunjukkan oleh Subhan Humam, beliau yang kalau kita lihat tadi beliau bermula di peringkat yang keempat, muncul laju naik tu. Iaitu seorang pelumba yang terkeluar sedikit tapi kembali semula ke dalam litar, tapi kebaikan tumpuan dengan tiga pelumba yang berada di hadapan ini. Shahzul Naim yang berada di tengah-tengah, beliau bukanlah pencabar bagi kedudukan keseluruhan, tapi beliau ada pelumba yang boleh untuk memisah ataupun mengacau dalam perlumbaan ini. Dia boleh menjadi pengacau kepada perebutan kejuaraan keseluruhan. Tapi mungkin Amir Afiq berfikir bahawa dia ada kelebihan 20 mata. Dia akan cuba untuk menamatkan perlumbaan, tapi memastikan dia berada rapat dengan Subhan Kumam. Itu adalah strategi dia. Dan sekarang ini Shahzul Naim yang nampak garang di hadapan, mendahului lain pelumba dalam kelompok pertama. 4 pelumba ini, Subhan Kumam, Shahzul Naim, Amir Afiq dan Kamal Alif Musa. Maafkan saya, Kamal Alif Yusazli Kamal yang berada di tempat yang keempat. Di hadapan sekarang adalah Shahzul Naim dengan diikuti oleh Subhan Kumam dan Amir Afiq yang mengikuti sahaja. Kita akan nantikan nombor 7 Kamal Alif Yusazli Kamal, dan ini nombor 4 mulai hampir Zarik Rosman, dan nombor 3 Madan Kumaran juga mulai merapatkan diri, cuba untuk merapatkan diri dengan kelompok di hadapan. Jadi kalau kita lihat sekarang ini Shahzul yang mula untuk menjaga di bahagian hadapan, dan kita lihat terlebih dahulu ini pelumba yang berada di bahagian belakang. Di belakang yang kita lihat ini adalah perebutan di bahagian hadapan
perebutan tempat yang ketiga antara dua pelumba ini. Subhan Kumam masih mempertahankan kedudukan daripada Kamal Alif dan terus berikan cabaran mengikuti rapat di belakang Subhan, tidak melepaskan Subhan di hadapan Amirul Afiq ketinggalan 1 saat belakang Syazul Naim. Tapi yang ini yang kurang dari 1 saat antara kedua-dua pelumba. Kalau kita lihat Kamal yang memberikan tekanan kepada Subhan, Subhan cukup tenang untuk mengutuk segala ruang yang ada dengan Kamal. Sentiasa memperlihatkan di manakah kedudukan yang beliau boleh cuba untuk meminta. Dan di sini sebenarnya Kamal boleh untuk meminta dan dia cuba sekarang ini, tapi tidak. Adakah beliau mampu masuk melepasi? Beliau tidak dapat kerana Subhan Kumam berjaya untuk menutup ruang yang ada. Dan nampak Subhan Kumam bijak untuk menutup ruang. Walaupun pada lawan lurus tu tadi kelebihan angin yang ada kepada Kamal. Kamal cantik. Dia ambil kesempatan keluar selekor dan masuk terus di hadapan Subhan. Subhan sekarang turun di tempat yang keempat, tapi masih lagi ada peluang untuk Subhan. Dan ada lagi baki 5 perlumbaan. Mulai esok jika Syazul Naim menang di sini, maksudnya masih ada peluang untuk dia mengejar kedudukan keseluruhan, walaupun depan mata bagi Syazul Naim tidaklah begitu ada. Kesilapan yang dilakukan. Terjatuh. Kamal terjatuh. Itu Kamal Alif yang terjatuh tadi. Untuk dia Kamal Alif, Yusazli Kamal yang cuba untuk memintas Subhan Kumam tadi perebutan tempat yang ketiga, tapi dia terjatuh. Kita saksikan sekali Nasha. Kita lihat bagaimana beliau sebenarnya yang dah terkeluar daripada Lita dan kembali semula untuk dan cuba untuk merapatkan, mengimpakkan dengan Subhan dan terlepas daripada kawalan menyebabkan beliau terjatuh. Dia cuba untuk mengimpit dan memberikan tekanan kepada Subhan, tapi dia yang terjatuh selepas itu. Dan ini memberikan kelebihan pada Subhan untuk tempat yang ketiga nampaknya. Bagaimana? Ataupun Zarik Rosman dan Matul Kubaran sudah hampir di belakang. Di hadapan Syazul Naim dan Amirul Afiq mulai mengejar, tapi tinggal satu pusingan lagi pada jarak yang masih boleh lagi dikejar oleh Amirul Afiq. Nampak Subhan Kumam di tempat yang ketiga di belakang. Di belakang Subhan Kumam tu saya nampak macam Matul Kubaran yang ada di belakang Subhan Kumam. Itu adalah bukan. Itu adalah Zarik Rosman. Maaf kata saya. Zarik Rosman yang mungkin boleh mengejar Subhan, tapi inilah pusingan terakhir Nasha. Ini pusingan terakhir dan ini bahagian belakang adalah Syarifuddin Samsudin perebutan di tempat yang ke-7 bersama dengan Afiq Hilman, tapi kita nampaknya Amirul Afiq mulai sampai. Amirul Afiq mulai sampai di belakang Syazul Naim. Ini yang akan kita lihatkan. Beberapa selekoh sahaja lagi menuju ke checkered flag dan kita akan lihat mampukah. Sayang sekali. Syazul Naim terjatuh. Itu adalah Amirul Afiq. Amirul Afiq yang terjatuh. Beliau yang terlalu Amirul Afiq tadi terlalu cepat membuka throttle. Itu dia Syazul Naim Razali berjaya menangi perlumbaan. Subhan Kumam di tempat yang kedua, Zarik Rosman tempat yang ketiga, Madan Kubar tempat yang keempat, Adib Haris Abu Bakar kelima, 6 Syarifuddin Samsudin 7, Muhammad Arfiq Kilman 8, Afan Fakir Razi, Muhammad Syazul Naim Razali. Itu di tempat yang pertama. Lengkapkan podium kita pada petang ini. Perlumbaan yang terakhir kita saksikan bagi podium kali ini disertai oleh Jeffrey Muhammad Zain, pengurus perhubungan Petronas Pantai Timur. Mulakan perlumbaan 20 pusingan untuk CP150 dan takat ini belum mengampunkan lagi bagi CP150 di tahap ini. Dan itu yang kita akan dapat saksikan sebentar lagi bagi kategori perdana ini. Azra Hakim Anwar petak pertama, kedua Afif Amran, 3 Akid Aziz, 4 Muzaki Muhammad, 5 Kasmar Daniel, 6 Muhammad Aiman Tairudin. 24 pelumba yang akan mulakan perlumbaan kali ini.
dengan tumpuan pada Adroy, Afif, Akid, Muzakir, tapi jangan lupa kepada Fadrul Syam yang berada di petak yang ke-8 yang pada musim ini nampakkan peningkatan bagi Fadrul, dan Tunku Amirul bermula petak yang ke-13, Nadrul Izzat di petak yang ke-17, Helmi di petak yang ke-12. Ini pelumba yang berikan cabaran sengit pada 2 tahun lalu, tapi ini cerita 2021 sekarang ini di litar yang sama, litar Perputaran Terengganu. Nantikan ke semua pelumba sampai ke grid untuk mulakan perlumbaan. 20 pusingan bagi pusingan yang ke-5 untuk musim 2021. Mereka bersedia sekarang untuk dilepaskan. 4 lampu merah dan mereka dimulakan dan sekarang bermula, dan permulaan yang baik tadi tengah kita lihat adalah Afif yang meluncur laju sekarang menuju ke seleko yang pertama dengan Muzakir di sebelahnya. Azrai turun sedikit, ketinggalan sedikit di belakang. Dan permulaan yang baik yang ditunjukkan oleh Ahmad Afif Amran. Baiklah, kalau kita lihat permulaan yang cukup baik yang ditunjukkan oleh Afif Amran, di mana Akid yang bermula di petak yang ke-3 juga berada di sini. Kasma yang bermula di petak ke-5 berada di kedudukan di tempat yang ke-3. Azroy sedikit mungkin melakukan sedikit kesilapan, berada di kedudukan yang ke-4 setakat ini. Oh, maafkan saya, tempat ketiga itu adalah Haziq Fairuz yang berada di kedudukan ketiga. Haziq yang berada di ketiga, Azroy ketika di tempat yang ke-4. Kasma bermula dengan baik untuk dia naik tempat yang ketiga dan bermula petak yang ke-5 di awal perlumbaan. 20 pusingan. Ini adalah perlumbaan yang agak panjang, dan seperti yang kita lihat 2 tahun lalu, masih ada masa untuk mengejar lagi di litar ini. Dan sekarang kedudukan 50 di hadapan Afif, diikuti dengan Akid, dan selepas itu perlumbaan di litar Perputaran Terengganu ini, pelumba boleh lari jauh di hadapan pelumba yang berada di hadapan, kerana di belakang ketika mereka bersaing perebutan tempat, mereka kelebihan pelumba di depan. Dan kita dah lihat tadi dalam perlumbaan sebelum ini juga yang pelumba dapat lakukan gap yang jauh. Dan tapi dalam perlumbaan 125 tadi kita lihat kedudukan yang rapat. Itu adalah Aiman yang terjatuh. Ini adalah keluar daripada seleko yang terakhir, dan beliau seorang pelumba yang bijak seperti dikatakan Hamid. Beliau tahu bagaimana untuk mencelok, bagaimana untuk mengambil, dan pada seketika Hamid di bahagian belakang juga Kasma telah memintas Akid. Ya, Kasma sekarang naik tempat yang ketiga, tapi ini lagi menarik untuk dilakukan perputaran tempat yang pertama. 2 pelumba andalan ini yang berada berkedudukan 1 dan 2, dan tadi Afif di depan, dan sekarang Afif mengekori saja. Dan nak kita lihatkan jaraknya antara pelumba-pelumba ini hampir 5.849 saat dengan pelumba di hadapan. Cukup jauh Azroy dan juga Afif, dan kalau kita lihat ada satu kelompok yang besar juga, ada 1, 2, 3, 4, 5 pelumba yang merebut bagi kedudukan di tempat yang ke-3 sekarang ini. Jauh 2 pelumba di hadapan meninggalkan dan lain pelumba di belakang. Itu Izzat Zaidi. Sementara Fadrul yang nampak bahagian badan hadapan pairing meneruskannya yang tertanggal, dan ini memberikan gangguan kepada pelumba. Kalau dalam keadaan ini, sewaktu apa-apa yang tercabut di bahagian motosikal, memang pelumba tidak mempedulikan itu. Apa yang mereka tahu adalah untuk meneruskan perlumbaan, tapi kalau membahayakan pelumba-pelumba yang lain, mereka perlu untuk akan diarahkan keluar daripada litar kalau membahayakan. Tapi sekarang ini yang membahayanya adalah kedudukan di mana siapa yang akan menang perlumbaan ini. Kedua-duanya lakukan percaturan, kerana kita lihat mereka akan tidak ada satu usaha pada Afif pun untuk masuk untuk memintas. Tapi kita telah tinggal 3 pusingan untuk tamat. 2 pusingan terakhir kita akan perhatikan nanti. Izzat yang berada di situ di tempat yang ke-6 bagi Izzat. Sementara di hadapan ini kita jangan lepaskan untuk melihat apa yang akan lakukan. Kelepas kita daripada Afif, dan kedua pelumba tak boleh melakukan sebarang kesilapan sedikit pun ketika berlumba, itu yang pasti. Tapi sekarang ini apa yang dilakukan ke Afif akan cuba untuk memaksa Azroy lakukan kesilapan dan mencari ruang untuk masuk bahagian dalam. Dan Azroy pula dia akan pertahankan di setiap selekor, dia akan cuba untuk menutup Afif dari melepasinya. Itu
tinggal lagi 2 pusingan ini, itu yang akan dilakukan oleh kedua-dua pelumba. Sayang sekali Afif yang pada seketika berada betul-betul di belakang Azroy dan sedikit kesilapan di selekor yang kelima menyebabkan ini memberikan kelebihan kepada Azroy untuk menjarakkan diri dengan Afif. Ya, Tapi tadi kita lihat Muzaki menepati Izzat untuk naik tempat yang ke-5. Kita kembali sebelum depan dengan 2 pusingan lagi akan tamat. Di sinilah bermulanya kerana kita tinggal lagi 2 pusingan. Afif perlu untuk lakukan untuk memintas selewat-lewatnya di Saya rasa selekor pertama di Hamid, pusingan terakhir. saya rasa Afif dia dah over limit. Kiranya dia dah menggunakan segala Mungkin dah menggunakan kesan rekaman ya, dia menggunakan membuka minyak dengan orang kata fullkan throttle awal dan menyebabkan tayar itu termasuk sedikit. Tetapi kita akan lihat bila yang terakhir ini kerana Afif mempunyai kelebihan juga, beliau berada di belakang jadi beliau tahu macam mana. Ini adalah pusingan yang terakhir. Lap yang terakhir untuk mereka dengan bertahan dengan betul baik sekali Azroy. Afif akan guna sekali. Afif adalah pengemban. Kasma, Red flag kerana keadaan berbahaya di Lita. Azroy, alah. Ada satu yang berlaku di Lita yang kita tidak nampak tadi kerana semua terjatuh di tempat yang sama. Ya betul. Dan pada kedudukan tadi Azroy di hadapan pada ketika itu kita nantikan keputusan kerana kita tidak lihat apa yang berlaku. Ya. Sebenarnya ada Azroy yang Azroy ada 3 pelumba yang terjatuh di hadapan dan Ya. Azroy dan Afif mungkin mereka tidak nampak ada pelumba yang terjatuh jadi mereka terjatuh sama. itu bukan Azroy Hakim Anwar itu. Itu adalah Syarul Yuzi Ahmad Zaini yang mengambil piala, kedua-dua piala untuk pelumbanya dan juga piala pasukan Honda Yuzi Dimitsu Team. Jadi ini dah podium Azroy Hakim Anwar, tempat pertama 2 Ahmad Afif Amran dan tempat yang ketiga Akib Aziz.